Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini kita akan belajar tema 7, Lindungi Alam, Unit 20, Flora dan Fauna. Tajuk kita pada hari ini ialah Taman Botani. Dan tata bahasa yang akan kita belajar pada hari ini ialah kata hubung. Jom kita belajar bersama-sama. Mari kita lihat objektif yang akan murid-murid capai pada hari ini. Yang pertama, mengenal pasti kata hubung. Yang kedua, membina ayat dengan menggunakan kata hubung. Okey, baiklah murid-murid, kita mulakan pelajaran kita dengan melihat apa itu kata hubung. Okey, baiklah murid-murid, apakah itu kata hubung? Okey, cuba lihat. Kata hubung ialah perkataan yang menyambungkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi ayat yang baharu. Okey, lihat di sini. Ayat tunggal yang pertama digabungkan dengan ayat tunggal yang kedua. Okey, digabungkan menggunakan kata hubung lalu menjadi ayat baharu. Okey, kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua ayat ini dan menghasilkan ayat yang baharu. Okey, hari ini kita akan melihat 3 kata hubung, iaitu yang pertama dan, yang kedua atau, yang ketiga tetapi. Ingat ya, dan, atau, tetapi. Okey, kita lihat yang pertama, kata hubung dan. Okey, kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan ayat yang mempunyai unsur yang sama. Okey, kita lihat contoh. Kita akan gabungkan dua ayat tunggal menggunakan kata hubung dan. Ayat tunggal yang pertama, Anita bersalam dengan ibu bapa sebelum ke sekolah. Ayat tunggal yang kedua, Ali bersalam dengan ibu bapa sebelum ke sekolah. Okey, nampak kedua-dua ayat tunggal ini kita hendak gabungkan menggunakan kata hubung dan. Okey, jadi ayat yang baharu yang kita boleh tulis ialah Anita dan Alif bersalam dengan ibu bapa sebelum ke sekolah. Jadi kita tulis satu sahaja ayat, tak perlu tulis dua ayat. Okey, kita lihat contoh yang kedua untuk kata hubung dan. Okey, lihat ayat tunggal yang pertama, ibu membeli tomato. Ayat tunggal yang kedua, ibu membeli terung. Okey, jadi kita akan gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung dan. Okey, kita akan tuliskan ayat seperti ini. Ibu membeli tomato dan terung. Okey, seterusnya, kata hubung atau. Kata hubung atau digunakan untuk menunjukkan pilihan atau perbandingan sama ada dua atau lebih. Okey, untuk menunjukkan pilihan atau perbandingan. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, baiklah murid-murid, lihat contoh ini. Okey, kita nak gabungkan. Okey, dua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung atau. Okey, ayat tunggal yang pertama, Sani pergi ke sekolah dengan basikal. Ayat tunggal yang kedua, Sani pergi ke sekolah dengan kereta. Okey, jadi dekat sini ada pilihan Sani pergi ke sekolah dengan basikal atau Sani pergi ke sekolah dengan kereta. Jadi kita nak gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung atau. Sebab ada pilihan sama ada basikal atau kereta. Jadi ayat yang boleh kita tulis ialah seperti ini.
Sani pergi ke sekolah dengan basikal atau kereta. Seterusnya, kita lihat pula kata hubung tetapi. Kata hubung tetapi digunakan untuk menunjukkan perkara yang berlawanan atau perkara yang berlaku sebaliknya. Kita lihat contoh. Okey, ada dua ayat tunggal di sini. Ayat tunggal yang pertama, Suzy suka makan. Ayat tunggal yang kedua, Suzy tidak pandai memasak. Okey, nampak tak? Ini adalah sebaliknya. Okey, Suzy ni suka makan. Okey, dia makan banyak, banyak makanan yang dia suka makan. Tetapi dia tidak pandai memasak. Okey, dia tidak pandai memasak. Dia hanya suka makan sahaja, tapi dia tidak pandai memasak. Okey, jadi kita nak gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung tetapi. Okey, jadi kita boleh tulis seperti ini. Suzy suka makan, tetapi dia tidak pandai memasak. Nampak ada perkataan tetapi di situ. Okey, seterusnya murid-murid buka buku teks muka surat 127. Okey murid-murid, cuba lihat gambar yang terdapat pada muka surat 127. Okey, tajuknya ialah Taman Botani. Okey, murid-murid tahu apa itu Taman Botani? Taman Botani ini ialah sebuah taman yang terdapat pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh kita lihat dalam Taman Botani. Okey, dalam cerita ini, Indira dan keluarganya pergi ke Taman Botani. Okey, jadi di sini dalam jadual itu terdapat ayat yang dibina menggunakan kata hubung atau dan tetapi. Jadi mari kita lihat bagaimana hendak membina ayat menggunakan kata hubung atau dan tetapi. Okey, mari kita lihat yang pertama. Okey, mula-mula murid-murid tengok gambar yang diberikan. Okey, nampak tak dekat situ ada papan tanda menunjukkan ke Taman Botani. Okey, keluarga Indira ni hendak pergi ke Taman Botani. Okey, dalam jadual itu diberikan dua ayat, iaitu Indira ke Taman Botani, satu lagi ke Taman Tema Air. Jadi kita nak gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung atau. Jadi bagaimana hendak menulis ayat ini? Kita boleh tulis seperti ini. Indira ke Taman Botani atau ke Taman Tema Air. Ayat ini merupakan ayat tanya. Sebab ada tanda tanya di belakang ni. Okey. Indira ke Taman Botani atau ke Taman Tema Air. Okey. Jadi sebenarnya dia pergi ke mana murid-murid? Indira ni pergi ke mana? Indira pergi ke Taman Botani. Nampak tu signboard yang papan tanda yang menunjukkan mereka pergi ke Taman Botani. Okey, yang kedua. Nampak gambar tu? Okey, mereka sedang bermain jongkang-jongkit. Siapa yang sedang bermain jongkang-jongkit? Indira dan kakaknya. Okey, jadi kita boleh gabungkan ayat ini menjadi seperti ini. Indira dan kakak bermain jongkang-jongkit. Indira dan kakak. Kan? Unsur yang sama. Indira dan kakak bermain jongkang-jongkit. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga. Nampak gambar itu? Okey, hujan turun dengan lebatnya. Nampak tak Indira dan abang tu? Okey, mereka ni nak pergi jogging. Tetapi hujan turun. Jadi mereka tak boleh pergi jogging. Jadi dekat sini ayat yang diberikan, Indira dan abang ingin berjogging. Hari hujan.
Jadi kita nak tulis ayat ini, kita boleh gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung tetapi. Okey, jadi kita boleh tulis seperti ini. Indira dan abang ingin berjoging, tetapi hari hujan. Dia tak boleh pergi jogging lah sebab hari hujan. Jadi kita boleh tulis seperti ini. Okey, jadi murid-murid, bolehlah murid-murid tulis ketiga-tiga ayat tadi dalam buku tulis bahasa Melayu. Jangan lupa tulis hari, tulis tarikh dan tulis tajuk yang kita belajar hari ini ialah bina ayat. Jadi murid-murid, tulislah ayat yang telah kita bina bersama-sama tadi di dalam buku tulis bahasa Melayu murid-murid. Okey, seterusnya murid-murid boleh buat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 52. Okey, mari kita baca arahan. Lengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. Kata hubung apa yang kita belajar hari ini? Kata hubung dan, atau, tetapi. Okey, baik. Mari kita lihat setiap ayat yang hendak kita lengkapkan dengan kata hubung. Okey, setiap ayat yang diberikan di sini, murid-murid diberikan pilihan jawapan. Okey, jadi murid-murid pilihlah salah satu. Bulatkan jawapan yang mana satu, lepas tu tulis pada garisan. Okey, jadi mari kita baca satu persatu. Okey, nombor 1. Indira, keluarga, selalu pergi ke taman bunga. Atau dan. Yang mana satu pilihan jawapan kamu? Jawapannya dan. Cikgu pilih dan. Nanti kamu tulis jawapan dekat sini, dekat garisan. Okey, yang kedua. Mereka boleh pergi ke sana dengan menaiki kereta, bas. Kereta, bas. Jadi, cikgu pilih atau. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Indira, kakak, suka melihat bunga orkid. Indira, kakak, suka melihat bunga orkid. Mana satu kamu pilih? Tetapi dan. Cikgu pilih dan. Kamu pilihlah yang mana satu yang kamu rasa betul. Okey, yang keempat. Adik bermain buaian, Indira berjoging. Okey, pilihan jawapan yang diberikan atau tetapi. Yang mana satu? Cikgu pilih tetapi. Okey, nombor 5. Indira hendak ke taman hari hujan. Jawapan yang diberikan, pilihan jawapan yang diberikan tetapi atau. Cikgu pilih tetapi. Okey, nombor 6. Mereka pulang dengan ceria, gembira. Pilihan jawapan yang diberikan dan tetapi. Yang mana satu yang kamu pilih? Cikgu pilih dan. Okey. Jadi, murid-murid boleh lengkapkanlah. Pilih jawapan yang murid-murid rasa betul dan murid-murid tulis di situ. Okey, baiklah. Kita dah selesai belajar membina ayat menggunakan kata hubung. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.